ada apa? Batu-batu dengan dinding-dinding, ya. Itu pengkaji sejarah. Baik, dia kata apa? Adakah kamu menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi dan Raqim itu, Raqim sebagai pandangan Pak Sa'id bin Jubair, iaitu apa? Batu bertulis. Kita batu bertulis. Papan lauh tu yang ada catatan di situ. Merupakan kanu min ayatina ajaba, termasuk daripada tanda-tanda kami yang mengkagumkan. Soal ni dua isu ini, iaitu Ashabul Kahfi dengan Raqim ni, orang Nasrani ni pun agak apa, angkat isu ni, kata ini hebat dengan tu. Inilah tanda Nasrani kita adanya kebangkitan semula, hidup semula. Dia pun kagum dengan kisah ini. Tapi wahai Muhammad, adakah ini satu yang mengkagumkan? Adakah semata-mata macam tu tak? Sebenarnya Tuhan nak kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah ni bukan sekadar cerita itu saja. Berlambak lagi dengan alam. Sebelum Allah sebut inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan ma'alal ardi, apa yang ada di atas permukaan bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan. Tujuannya kami nak linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Banyak tanda-tanda ayat-ayat Allah ini. Kan, antara ayat Allah Al-Quran, itu ayat Allah yang mastur, yang tercatat. Ada juga ayat-ayat Allah yang manzur, yang boleh diperhati. Iaitu di alam ni, kita tengok saja, menjadi tanda keesaan Allah, menjadi tanda kekuasaan Allah. Dan sebenarnya kisah ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak lagi. Jangan kamu sampai bawa tu kagum sangat-sangat, tak nampak yang lain dah. Gitu. Kan? Mana, alah, biasa aja kisah ni. Macam tu je kan. Jangan sampai bawa, kan. Biasa aja. Banyak. Ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak lagi. Kan? Jangan kita nampak semata-mata yang ni saja. Kan? Mungkin benda ni diangkat, sehingga hebat contoh ni kan. Baik, Allah kata apa? Adakah kamu menyangka kisah Ashabul Kahfi dan Raqim itu merupakan tanda-tanda kami yang mengkagumkan? Kan? Sebenarnya di sana ada lagi yang lebih ajaib daripada kisah Ashabul Kahfi, kan? Iaitu apa? Jika manusia memerhatikan keajaiban alam, langit, bumi, dengan segala yang ada padanya, siang, malam, perjalanan bumi, matahari, pergerakan matahari, bulan, bintang, perhiasan yang ada di bawah di alam cakrawala itu, semua merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang boleh kita perhatikan. Baik, itu satu. Baik, selesai yang tu. Jadi Allah mula intro dengan yang tu dulu. Dengar cerita. Nak cerita. Cerita ni biasa buka sampai tahap tu kan. Kan? Boleh ambil pengajaran di sebaliknya tu. Cuma kisah ni saya tak masuklah yang mana disebut oleh para mufassir. Tapi kita bergerak berdasarkan kisah yang disebut dalam Al-Quran, rangkap demi rangkap. Ayat disebut. Kan? Boleh. Baik, kemudian selesai ayat yang pertama. Kemudian apa dah? Ayat yang kedua. Ayat yang ke-10. Kan? Ayat yang ke-10. Dan kisah ni akan ada sampai ayat 26. Ada rentetannya tu. Ada apa? Kronologi dia tu ada. Kan? Kronologi ada. Nanti kita sebut dalam dicelahan ayat-ayat ini. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat berikut ni apa? 10. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Mana apa? إِذْ أَوَى, ingatlah wahai Muhammad, ketika mana berlindung, awa, ma'wa, mana berlindung, nusuk, berlindung, al-fityatu, pemuda, kan? Pemuda-pemuda tersebut, para pemuda, ilal kahfi, mereka berlindung di gua tersebut. Kan? Dalam Quran tak mention di mana tempat. Kan? Ada orang kata di sini, ada kata di tempat ni kan. Dalam Quran tak jelas di mana. Kan?
Walaupun dalam kedap tafsir ada kata di sini negara ni tempat ni kan. Ni nama-nama macam orang Yunani kan. Tapi itu sebenarnya tak menjadi satu yang penting. Sebab yang lebih penting dalam Al-Quran, dia tak detailkan benda tersebut gaduh. Tak, nama ni gaduh Hindu. Itu pun masih menjadi khilaf kan. Tapi yang penting adalah pengajaran. Yang penting pemuda tersebut. Kan. Nama apa? Tak penting kan. Kan. Ketika mana mereka berlindung di gua. Sebab apa? Mereka berada dalam satu negara. Kan? Pemerintah tersebut dalam kitab tafsir disebut nama apa? Daqyanus. Cara nama ni orang Yunani. Kan? Daqyanus. Dia ni raja yang kufur. Kan? Dia merupakan raja yang kufur. Bila dia tengok dah tak boleh pakai dah ni. Waktu tu orang dah beragama Nasrani. Akhirnya dia paksa kepada rakyatnya untuk menyembah berhala. Tidak mengikut lagi agama Samawi, tapi pakai sembah berhala. Lalu dipaksa semua, sehingga kan dipaksa kepada pemuda-pemuda ini. Akhirnya jumpa, dia adalah kisah kata, dia beri amaran dia kan. Dia kata nanti saya balik pada satu tempat, nak kamu dah ikut arahanku. Waktu raja tak ada tu lah mereka pakai melarikan diri. Kan? Sebab nak menyelamatkan hingga kalau tunggu pergi. Baik. Kemudian lalu is awal fityatu, ketika mana berlindung pemuda, melarikan diri mencari perlindungan. Pemuda-pemuda tersebut sebab apa dia berlari? Bukan lari pasal takut. Bukan pasal takut mati. Tapi mereka haraban bidinihim, lari dengan agama mereka. Lari demi agama mereka. Sebab kalau tak lari, tak tahan. Akhirnya takut kena paksa, kena siksaan. Akhirnya tukar agama. Mula ikut kehendak. Kan? Sebab raja pun macam tu, bukan dia nak pergi mati tu, dia siksa. Matlamat utama dia supaya tukar agama, bukan nak pergi mati tu. Jadi, salah satu cara untuk selamatkan agama ialah apa? Lari daripada tempat kezaliman tersebut. Kan? Awal fityatu dengan mana iltaja'a al-fityanu. Pemuda tersebut berlindung, lari berlindung sebab haraban bidinihim. Mereka lari demi agama mereka. Nak selamatkan agama. Kan? Kadang kita kena gitu lari kan. Kita berada di tempat-tempat yang tak baik. Tempat kawasan yang semua orang pakat dahaka banyak, orang maksiat banyak. Aku kalau duduk sini juga lama aku terjebak sekali. Waktu mula tu kira kemah lah. Tak boleh kita ni kan. Tapi dikelilingi tu dengan suasana. Manusia kadang dia tak kuat, dia mudah terkesan dengan persekitaran. Kan? Terkesan dengan persekitaran. Ya. Jadi sebab tak boleh tahan, keluar daripada persekitaran yang tidak elok tersebut. Baik. Kemudian disebut is awal fityatu ilal kahfi, lalu mereka faqalu, mereka berdoa, keluar dengan doa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Doa ni juga kita boleh amalkan. Kan? Atina min ladunka rahmah, kurniakan kepada kami rahmat, belas kasihan, min ladunka, di sisimu. Kita mohon kepada Allah rahmat. Bila sebut rahmat itu kasihan belah. Bila Allah kesian, dia akan bantu. Kita apabila tengok kesian, orang kata rasa nak bantu. Kan? Kadang kita tengok orang susah tapi tak rasa nak bantu. Tak tahu apa. Ada juga kita tengok rasa sangat. Tak tahu sebab apa. Mungkin dia tu raja doa kan. Sekali timbul perasaan kasihan belas untuk membantunya. Jadi kita minta kepada Tuhan, ya wahai Tuhan kami, Rabbana, atina, kurniakan kepada kami min ladunka, di sisimu, rahmatan. Rahmat ataupun dengan maksud belas kasihanmu. Dan baik. Sebab apa? Dengan kasihan belas itu, sebab kita ni nak sangat Tuhan pandang kita dengan pandang rahmat. Sebab dengan rahmat Tuhan, kasihan belas ni boleh jadi Tuhan beri maghfirah kepada kita. Beri keampunan kepada kita. Tuhan tengok kesian kat kita, dia ampunkan kita. Sebab Tuhan kesian kat kita, dia beri rezeki kepada kita. Sebab dia kesian kat kita, dia beri keamanan kepada kita daripada musuh. Kalau tak kesian ni, kan?
Kita tengok anak kesian, kasih, bagi macam-macam kan. Macam tu. Rasa nak marah ni, aku dah buat salah, tapi bila tengok kesian, tak jadi nak apa? Nak pelempang. Contoh. Sebab apa? Ada perasaan apa? Rahmah. Jadi rahmah pun hari 2-3 hari ni dah ada baru dah kan. Dengan sumbangan tunai rahmah. Ubah kan. Tak apalah, selingan aja tu, tak ada apa. Kan. Dah masuk rahmah. Ingatkan rahmah. Mana kan? Baik. Kemudian yang kedua. Wahai lana min amrina rasyada. Hayyi lana. Enggak maksud apa? Yassir lana. Permudahkan bagi kami. Mana kita berdoa, semoga dipermudahkan urusan. Semoga kan dengan orang nak pergi mana-mana kita berdoa dan tak kuasa. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga dipermudahkan urusan kan. Itu berdoa. Wahai lana, permudahkan bagi kami min amrina, daripada urusan kami, rasyada, mana ihtidaan, bimbingan, petunjuk. Rasyada petunjuk kepada jalan kebenaran. Mana apa? Allah permudahkan kepada kita petunjuk dalam segala urusan kita. Mana segala urusan kita terbimbing. Apa maksud petunjuk? Terbimbing. Macam dipandu. Kita nak buat urusan tu macam ada satu yang memandu kita, yang membimbing kita. Susah tak kalau kita buat tu kerja? Pertama kali lah kita buat kerja tu, tak ada orang bantu kita, tak ada orang bimbing kita. Senang ke payah? Payah. Nak baju simen pun tak erti. Nampak simen nak buat macam mana? Tengok orang ajak ni, campur macam ni ayam. Jadi mudah aja sebab orang ajak kita. Tapi kalau kita buat sendiri, payah maknanya. Tapi dengan bimbingan orang, benda yang susah itu menjadi mudah. Kan? Maka proses bimbingan ini amat penting, dia memudahkan urusan kita. Kan? Kita nak pergi KL, bakal pergi sendiri, payah. Tapi bila ada orang tolong bawa, tunjuk jalan kita, rasa mudah, rasa confident. Buat seorang, macam mana ni macam ni. Tapi ada kawan sebelah, jangan takut, aku tahu lah ke mana. Rasa selesa je buat kenderaan tersebut. Sebab rasa terbimbing. Kalau salah pun ada orang boleh perbetul. Terlajak jalan benda kita, tak apa, shortcut aku ni. Kan. Kalau tak ada orang bimbing, terlajak jalan, dia blur. Kok mana ni? Tak tahu dah nak U-turn tu mana. Dia blur dah. Sebab tidak ada pembimbing. Maka kita nak dalam urusan kita rasa Allah membimbing kita dalam segala urusan kita. Baik. Ini doanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan, supaya Allah pandang kita dengan pandang rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Allah mudahkan kita, bimbing kita di dalam segala urusan kita. Baik. Selesai yang tu. Inilah doa yang dimohon oleh pemuda tersebut. Bila sebut rasyadan, iaitu hidayatan ila tariq, petunjuk, bimbingan kepada jalan yang membawa kepada tempat yang dituju. Nak tengah nak keluar lari nak pergi nak pergi ke gua. Tambah tak bisa pergi. Susah mana gua tu tak? Lagi dia terjun sungai. Kan? Tapi di pergi tu follow macam ada map tu. Punya kona kanan, kona kiri sampai ke gua tu elok . Di sana ada gua. Tuan-tuan, kita masuk hutan nak Gunung Baling, kalau orang tak tunjuk, silap orang naik puncak lain, kita naik puncak lain. Silap lorong. Kan? Maka dalam perjalanan itu mereka seolah ada maps yang membimbing mereka sehingga sampai kepada tempat yang dituju. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian jadi pemudahkan segala urusan untuk kami keluar daripada kawasan yang mencengkam kami, yang membelenggu kami, yang menindas kami, yang menekan akidah kami. Pemudahkan urusan kami untuk kami keluar daripada situasi ini. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Fadarabna. Apa yang kita dapat pengajaran sini? Dalam situasi sulit, kita berhajat kepada tempat perlindungan. Doa adalah satu senjata. Kan? Ketika itu kalau mereka 7 orang ni nak pergi mengadu siapa lagi? Orang ni habis dah. Mereka agak kuat sikit. Lagi siapa boleh bantu? Maka tidak ada lain ketika itu hanyalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu buah situasi sulit. Begitu juga kehidupan kita. Bila kita dah tak nampak jalan, tempat sandaran kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mana doa ni kita boleh baca juga waktu dalam keadaan sulit. Kan? Supaya Allah pandang kita, kesian kita, dia beri rahmat kepada kita. Kesian kita, dia kita dalam kesulitan, dia keluarkan kita daripada kesulitan.
Kan? Dan dipermudahkan urusan kita. Baik. Kemudian fadarabna, lalu mereka pun dah sampai ke gua tersebut. Masuk-masuk, nah, oh ini adalah gua, masuklah tu. Bila masuk, kan tadi kita sebutlah berapa nama kan, tapi nama ni jangan ni lah kata orang ni sebab secara pasti, sebenarnya tak pastilah nama ni kan. Maksalmina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Sarabunis, Faliantot, Yunis. Padahal sekali ada perkataan Qitmir dapat tu kan. Ini nama-nama apa? Nah. Baik. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tutup ala adhanihim, di atas telinga mereka itu, pendengaran mereka itu, menyebabkan mereka ketika itu tertidur. Fil kahfi, sedangkan mereka itu berada di dalam apa? Dalam gua. Sinina adada, sinin, tahun-tahun adada, yang banyak, yang lama, bertahun-tahun. Duduk dalam tu bertahun-tahun, boleh lena dalam keadaan lama. Tuan-tuan, kita ni kalau kita kuat tidur berapa lama kita boleh tidur sehari semalam? Boleh pergi tak 10 jam? Rasa kan, dia makan 10 jam tu, jadi orang duk cakap sebelah pun sedap lah. Habis bakit tidur. Tadi hang sebut gitu kan, oh apa? Dia antara lena tak lena tu. Dia tak lepas pergi, dia tak nyenyak lah. Tidur tak mampu ya, bahasa kita. Boleh pergi 2 hari tidur. Ya. Cicak ni, cik, jaga. Kan? Bini kentut tengah malam pun jaga. Ngomoi pada kentut panjangnya semalam. Kan? Dengar kentut kan, boleh jaga. Cicak bunyi bersedap. Tapi bagaimana Pak Ashabul Kahfi ini, dia buat 3 tahun tak sedap. Dia kata tidak mampu. Sebab sewaktu kita tidur, deria kita juga turut tidur. Kecuali telinga. Telinga tak tidur. Hidung kita tidur tu orang mati lemah. Dia seduk pada udara gas tu tak sedap, mabuih gitu kan. Mata kompon tutup. Kan? Tapi apa? Telinga tak tidur. Kan? Telinga apa? Telinga tak tidur. Jadi kita apa? Ada sikit pun, bunyi apa sikit pun kita apa? Mudah tersedar. Kan? Kita mudah tersedar. Jadi sehingga Allah sebut kata, maka bila mereka masuk ke gua itu, kami telah tutup telinga mereka, tak dengar apa dah. Bunyi apa pun tak dengar lah. Menyebabkan mereka boleh tidur dengan apa? Dengan nyenyak sekali. Mereka boleh tidur dengan nyenyak sekali. Sebab apa? Telinga mereka. Ini satu maklumat yang agak menarik. Maklumat yang agak menarik. Kalau tengok di sudut kajian sains pun, telinga manusia ni apa? Dia tak tidur. Kan? Dia tak tidur. Kan? Mana sewaktu manusia tidur, semua deria turut tidur. Kecuali telinga. Telinga tak tidur. Kan? Buktinya jika anda mendekatkan tangan kepada orang yang sedang tidur, dia tidak akan terjaga. Tak dengan gitu. Hak ni apa? Kinestetik dia. Sentuhan apa kan, dia tak upah jaga. Kerana pegang pun tak upah nak apa? Sentuh tak jaga. Kan? Kan? Jika anda menyembur minyak wangi ke dalam bilik tidur, dia menyedutnya tanpa jaga. Agak-agak dia sedut tak? Sedut, tapi dia tak wangi ke tak wangi, tak tahu apa. Enggak apa? Dari ada ketika itu apa? Tidur. Atau jika anda melepaskan gas beracun, ia akan menyedutnya dan mati tanpa jaga. Nampak? Dari apa? Hidung kan. Namun jika anda bercakap dengan suara yang kuat, dia akan terjaga bila tidur. Cakap kuat lagi, oi, jaga tu. Telinga. Telinga adalah deria pertama yang mula berfungsi semenjak kita lahir. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa tidur pemuda Al-Kahfi dalam tempoh yang lama disebabkan Allah telah apa? Tutup telinga mereka. Tu yang boleh tidur lama. Tak dengar apa langsung. Kan? Tidur mereka tidak terganggu oleh sebarang bunyi. Jadilah siang hari sunyi seperti mana malam hari. Itu ya. Tu Allah guna perkataan apa? Fadarabna. Kena orang tu macam mana boleh tidur? Sedangkan kajian kata apa? Telinga ni takkan tak bunyi apa dalam gua. Allah palam telinga mereka. Sehingga mereka apa? Tak dengar apa langsung. Jadi tidur
Kan? Mereka pun fa'anamahumullah, Allah telah melenakan mereka, menidurkan mereka dengan tidur yang begitu nyenyak. Mereka tak mendengar lagi. Mereka tidak mendengar suatu pun dalam tidur mereka hingga mereka tak sedar. Okey, baik. Kita azan sikit. Kita azan dulu. Kemudian sambungannya. Tadi Allah dalam ayat 11 sebut mereka berada di dalam mereka tidur dalam bertahun-tahun lamanya. Berapa lama? Ayat ini dia hanya sebut secara umum. Kita akan jumpa balik ni ayat 24 dan 23 disebut jumlahnya. Ya, dia akan diperincikan di hadapan sana. Baik, kemudian ayat 12, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Allah sebut lepas 309 tahun, kemudian kami bangkitkan mereka, ba'atsnahum ayqadnahum, kami jagakan mereka. Kami bangkitkan mereka dengan maksud kami bangunkan mereka daripada tidur. Ayqadha, mana membangunkan daripada tidur. Istaiqadtu minan naum, mana ayqadnahum, kami bangkitkan mereka daripada tidur, min naumihim, daripada tidur mereka. Tujuan apa? Objektif dia apa? Lina'lama ayyul hizbai, supaya kami tahu. Sebenarnya Allah dah tahu dah, cuma nak uji, kan? Supaya kami tahu kumpulan mana satu, ayyul hizbai, mana satu daripada dua puak ni, dua kelompok ini, dua golongan ini. Ahsa lima labisu, yang paling tepat hitungan ahsa, maksudnya hitungan mana yang paling tepat hitungan lima labisu, bagi berapa lamakah limuddati labisu, bagi tempoh mereka menetap, mereka tinggal dalam gua tersebut. Kan? Nak tengok siapa paling tepat sekali. Ada kata berapa tahun, ada kata 100 itu, ada lagi pandangan-pandangan pakat berbahas. Bila mana pemula tersebut berada di akhir kisahnya. Bila orang luar pun mula menemui mereka semua.
berapa lama hamba tidur ni? Berapa lama hamba tinggal di sini? Sebab waktu mereka awal-awal pelari tu, zaman Dikianus. Kemudian mereka tertidur 300 tahun. Jaga tidur, pasal lapang. Hantar salah seorang daripada mereka. Tamlikha. Kita sebut. Tak apa, salah seorang daripada mereka. Nanti ayat akan sebut di hadapan nanti. Hampirlah ke pasar. Dengan membawa wang ini. Belilah makanan. Dan cakap elok lah, takut bahasa kira orang duk tanya-tanya. Bocong rahsia, dia pun cari kita, pergi. Kan? Lalu bila dia pergi ke sana, pelik dah kan. Nampak orang pun muka jalan lah. Dia pun muka era mana 300 tahun. Lalu bila beli makanan, tapi dia tengok orang sembang tentang akidah lah waktu tu. Seolah orang ikut ajaran yang betul. Dulu pakat tak sembang macam ni. Tak berani menzahirkan diri. Ni sembang kan. Tentang beriman dengan agama Nasrani Kemudian beli makanan bawa baik, suangkan duit ni. Duit ni duit mana? Kan? Duit lama. 300 tahun. Kan? Duit ni adalah duit lama ni, orang tak pakai ni, ambil duit mana? Depa pun tak tahu kita duit lama. Cek ni barang purba kot ni. Purba 300 tahun. Akhirnya dihadapkan kepada pemerintah. Pemerintah pun dah beriman ketika itu. Kan? Pemerintah pun telah beriman ketika itu. Akhirnya mereka pun semua berkat ke gua tersebut. Cerita. Akhirnya selesai. Nanti kita akan sebutlah dalam pertemuan akan datang lagi. Dia ada ayat-ayat yang sampai ke kemuncak dah. Baik. Sehingga mereka hidup. Berapa lama mereka duduk situ? Bahkan Ashabul Kahfi pun mereka heran. Kita tidak berapa lama ni? Kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kan? Boleh jadi setengah hari kot, boleh jadi sehari kot. Kan? Baik. Lalu Allah bangkitkan daripada tidur, kemudian manusia berbicara. Jadi Allah nak tahu siapa yang paling tepat sekali hitungannya. Kemudian ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Tuhan kata nahnu. Ini soalan Ini adalah intro kepada kisah ni. Tak masuk kan? Intro. Dia cerita dulu poin-poin penting. Pertama, mereka duduk ke gua. Yang kedua, mereka menetap dalam gua dalam beberapa tempoh masa. Yang ketiganya, mereka Allah bangkitkan semula. Sedarkan mereka semula daripada tidur. Tujuan dia untuk uji manusia. Kan? Lalu Allah kata kisah ini adalah kisah yang benar. Bukan kisah rekaan. Kisah ini adalah kisah yang benar. Bahkan kisah ini kisah yang masyhur lah. Zaman tu kan orang agak kagum dengan kisah ni, macam mana orang boleh tidur lama ni. Kan? Jadi Tuhan kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami kata Allah, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Naba'ahum, kisah mereka, kisah Ashabul Kahfi ini bil haq, dengan sebenar. Kan? Allah sebut wahai Muhammad, kami kisahkan kisah ini dengan sebenar. Sebabnya sebelum turun cerita ni pun orang Yahudi, mereka dah tahu dah kisah ni disebut dalam kitab-kitab mereka. Lalu berkata geng musyrikin ni main tanya macam mana kita nak tahu Muhammad ni nabi tak nabi kan. Lalu kita cuba tanya soalan ni, kalau dia boleh jawab dia nabi. Berapa soalan ni kan? Antaranya tentang Ashabul Kahfi. Pergi tanya, Nabi boleh jawab. Confirm Nabi. Sebab Nabi bukan duk pergi kaji berkitab-kitab yang lain. Ya? Baik. Kisah ini kisah yang benar. Kemudian Allah sebut innahum fityatun. Allah cirikan pemuda-pemuda ini. Allah kata sesungguhnya mereka itu merupakan fityatun, pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, antara ciri mereka beriman kepada Tuhan, dan disebabkan keimanan itu Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Allah tambahkan bimbingan kepada mereka. Boleh jadi dengan kita semakin beriman, semakin Allah beri bimbingan. Semakin beriman, semakin banyak hidayah, semakin banyak hidayah. Sebab dia daripada iman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah tambahkan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada mereka. Jadi orang yang semakin kuat iman ni semakin terpandu dalam kehidupan. Allah lorongkan dengan bimbingannya, dengan hidayahnya. Baik, ini antara ciri-ciri pemuda yang hebat, iaitu dengan iman, dan mereka berpaksikan kepada bimbingan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Ni innahum fityatun. Ya, sebab golongan tersebut bukan orang tua pun, golongan muda di zaman tersebut. Kalau sudut bahasa Arab ni lah, fityah ni daripada perkataan fata. Ingat? Satu syair daripada Imam Syafi'i ni kata apa? Laisal fata man yaqul, bukan ya Allah maksudnya. Fata man yaquluha anaza wa laisal fata man yaqulu kana abi. Ni kata apa? Innal fata, sesungguhnya pemuda itu, man yaquluha anaza, mereka yang berkata ini aku punya. Bukanlah dinamakan pemuda itu mereka kata ayahku macam ni, ayahku kaya, aku ilmu banyak, ayahku orang hebat, duk tumpang ayah. Itu bukan seorang pemuda. Pemuda adalah apa? Mereka yang dah aku. Apa yang dia ada adalah dia berdiri dengan sendirinya dengan keupayaan, kemahiran yang dia ada. Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Ada orang duk tempek ke apa? Semua duk cerita ayah. Ayahku ni. Itu bukan pemuda lagi kan. Kemudian perkataan fata ni, fata. Dia merupakan isim maksur sama dengan Musa. Kalau isim mangkus, qadi, kasrah. Sebab kan fata ni ketika rafa' pun, ja'al fata. Dia tak fata. Dia tak jadi fatayu. Kena ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Dun dan din. Jadi gitu, berubah. Adapun fata ketika rafa' pun, ja'al fata. Ra'aitul fata, marartu bi fata. Telah datang oleh pemuda, aku lihat pemuda ni kan. Tidak situasi itu tetap kekal dengan fata. Maka inilah patut ada sifat kepada apa? Seorang pemuda mempunyai jati diri yang hebat. Hang duduklah dalam situasi mana pun, hang kekal dengan apa? Cara hang, prinsip hang tak berubah-ubah. Adapun Zaidun jadi Zaidan, jadi apa? Zaidin, dia berubah-ubah. Itu adalah konsep apa? Konsep itulah. Daripada perkataan fata tersebut, pemuda tersebut, kan? Kemudian insya-Allah kita akan sambunglah pada pertemuan datang. Bila mana apa mereka beriman, Allah tambahkan hidayah, juga Allah apa berikan, teguhkan hati mereka. Teguh hati ni ya Allah. Kadang kita Tuhan kata apa? Rabatna ala qulubihim. Kami teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka. Insya-Allah kita akan tengok sambungan ayat 14 ni berikutnya pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.